Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat bercuti. Tapi dalam cuti-cuti pun kena belajar juga. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai pengurusan data, khasnya untuk murid-murid tahun 5 dan juga tahun 6. Jadi pada penghujung video ini, tonton sampai habis dulu. Kemudian saya akan bagi link untuk anda menjawab soalan-soalan tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi, di mana juga anda berada, walaupun anda bukan murid SK LKTP JEM Ke-21, murid daripada sekolah lain, boleh tengok, juga boleh tonton video ini dan juga boleh menjawab soalan pada penghujung video itu nanti. Baik, jadi pada hari ini kita akan belajar dahulu mengenali apakah itu mod, min, median, nilai maksimum, nilai minimum, julat dan juga kekerapan. Apa maksudnya ni? Okey. Baik, kita mulakan dahulu dengan kekerapan ataupun frekuensi. Okey, kekerapan ialah bilangan sesuatu nilai dalam satu set data. Kalau kita baca macam ni memang tak berapa nak faham. Nanti bila sampai ke contoh yang akan ditunjukkan, mungkin boleh faham ya. Kalau tak faham juga kita ulanglah banyak kali. Baik. Jadi seterusnya kita tengok pada mod. Mod ialah data yang mempunyai kekerapan yang tertinggi, yang paling tinggi, itulah mod. Ataupun dalam bahasa mudahnya, jika diberi taburan data, kita tengok nombor apakah yang paling kerap keluar. Dan nombor yang paling kerap itulah adalah mod. Baik, seterusnya kita pergi kepada min. Min ialah hasil yang diperolehi dengan membahagikan jumlah keseluruhan nilai, jumlah semua ni, dengan suatu set data, dalam satu set data dengan bilangan data. Bilangan data ni adalah kekerapan. Bahagikan semua jumlah keseluruhan, kemudian dibahagikan dengan bilangan data. Min ini juga dikenali sebagai purata. Kalau tak faham, nanti kita tengok contoh. Seterusnya, median. Median ialah nilai data yang berada di tengah-tengah bagi sekumpulan data yang disusun. Kita susun dulu sama ada secara menaik ataupun secara menurun. Boleh mana-mana pun. Baik, dan cari nilai yang berada di tengah-tengah. Itulah median. Okey, seterusnya kita tengok nilai maksimum. Kalau nilai maksimum adalah nilai yang paling tinggi. Kalau dia bagi nombor 1 sampai 10, maka nilai maksimumnya adalah 10. Dan 1 itu adalah nilai minimum. Nilai yang paling rendah itu adalah nilai minimum. Kemudian julat. Julat ialah perbezaan antara nilai maksimum dan nilai minimum. Ataupun boleh dipermudahkan lagi ialah julat ialah nilai maksimum tolak nilai minimum. Okey. Jadi barulah kita pergi kepada contoh. Ini ialah taburan data nombor 2554568 dalam keadaan yang tidak tersusun. Jadi kalau kita nak cari mod dia, kita tengok dahulu apakah nombor yang paling kerap keluar. Okey, apakah nombor yang paling kerap keluar? Di sini kita nampak nombor 5 ya. 5 ada 3 kali. 5 ada 3 kali, manakala nombor 2, 4, 6, 8 semuanya sekali saja. Jadi jelas modnya adalah 5. Modnya adalah 5. Okey. Seterusnya kita nak tengok median. Okey, median ialah nilai yang berada di tengah-tengah, disusun secara tertib menaik ataupun menurun. Okey, ini nombornya 2, 4, 5, 5, 5, 6, 8. Kita dah susun ya, daripada rendah ke tinggi, nombor kecil ke nombor yang lebih besar. Jadi setelah kita susun, untuk mencari median, kita hanya perlu potong secara seimbang kiri dan kanan. Satu kiri, satu kanan, 2 kiri, 2 kanan, seterusnya yang ketiga. Okey.
Nampak? 3 kiri, 3 kanan. Jadi nombor yang tinggal adalah 5. Ini bermaksud median adalah 5 yang berada di tengah sekali. Okey, seterusnya kita pergi ke min. Seperti yang diberitahu tadi, min ialah purata. Jadi kita kena jumlahkan. Kita kena jumlahkan ke semua nombor ini. Kita jumlahkan dia ke semua nombor ini. Kemudian kita bahagikan dia dengan kekerapan dia atau pembilangan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah ke semua, bahagi dengan 7. Okey, contohnya seperti ini. Okey, 2 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 8 dibahagikan dengan 7. Jadi kita akan dapat minnya adalah 35 bahagi 7. Jadi minnya adalah 5. Okey, 5. Baik, seterusnya kita nak cari nilai maksimum. Jadi nilai maksimum tentulah yang paling besar di sini, iaitu 8. Dan nilai minimum tentulah yang paling kecil. Yang paling kecil di sini adalah 2. Jadi nilai minimum adalah 2. Jadi nilai maksimum tolak nilai minimum akan menjadi julat. Julat ialah nilai maksimum tolak nilai minimum. 8 tolak 2. Jadi kita akan dapat 6. Okey. Kita tengok contoh yang seterusnya ialah mengenai wang. Di sini ada RM2, RM2, RM4, RM5 dan RM2. Jadi mula-mula kita nak cari mod. Di sini pun kita dah nampak sebenarnya. Kita dah nampak bahawa RM2 ini adalah nombor yang paling kerap keluar. Dia ada 3 kali keluar. Manakala nombor 4 hanyalah sekali dan nombor 5 hanyalah sekali. Jadi jelas di sini mod ialah RM2. Okey, seterusnya kita tengok pula pada median. Median adalah titik nombor yang berada di tengah-tengah setelah disusun dalam tertib ataupun turutan menaik ataupun menurun. Jadi kita susun nombor ni RM2, 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 RM4, RM5. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita hanya perlu potong kiri dan kanan seimbang sampailah kita jumpa nombor yang berada di tengah-tengah, iaitu nombor RM2. Jadi mediannya adalah RM2. Seterusnya kita tengok pula contoh yang lain, mod. Jadi nak cari mod, kita tengok pada wang saku. Ini adalah jumlah wang saku yang diberikan, yang dibawa oleh murid ke sekolah. Jadi yang membawa RM1 ada 3 orang. Okey, yang membawa RM2 ada 4 orang bilangan muridnya. Yang membawa RM3 ada 2 orang dan yang membawa RM4 ada 1 orang. Jadi bilangan murid ini adalah kekerapan ataupun frekuensi. Baik. Jadi di sini yang paling banyak sekali kekerapannya adalah 4. Ini 4 orang. Tapi ini bukannya mod. Modnya adalah yang di atas ni. RM2. Mod tidak boleh diambil daripada kekerapan. Jadi modnya adalah RM2. Okay, kita tengok pula median. Okey, median kita susun dia secara tertib menaik. Okey, susun secara tertib menaik. RM1 ada 3 orang, jadi kita akan buat RM1 dan RM1 ada 3. Kemudian RM2 ada 2. RM2 ada 4, maaf. RM2 ada 4, RM3 ada 2 dan RM4 ada 1 orang. Jadi nombor-nombor ini kita perlu potong secara seimbang kiri dan kanan. Okey, ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Dan di tengah-tengah cuma ada 2. Bila ada 2, kita terpaksa menambahkan kedua nombor ini, kemudian dibahagikan dengan
2. Jadi kalau RM2 kedua-duanya, maka kita dapatlah RM2 juga. RM4 bagi 2, RM2. Jadi itu adalah median. Seterusnya kita nak tengok mean. Jadi mean ataupun purata ini kita kena tambahkan ke semua sekali, kemudian bahagikan dengan frekuensi ataupun bilangan murid ni. Bilangan murid ini adalah frekuensi. Jadi yang membawa RM1 3 orang, RM2 4 orang, jadi kita tambahkan ke semuanya. Okey, macam ni. RM1 ada 3 orang, RM2 ada 4 orang, RM3 ada 2 orang dan RM1 ada seorang. Jadi kita bahagikan dia dengan frekuensi yang ini ya. 3, 4, 2, 1. Jadi frekuensi dia adalah 10. Jadi kita bahagikan dia dengan 10. Jadi kita akan dapat RM3 tambah RM8 tambah RM6 tambah RM4 bahagi 10. Jadi jawapannya adalah RM2.10. Maka minnya adalah RM2.10. Baik, kita tengok pula nilai maksimum. Nilai maksimum kita tengok daripada yang ini, nombor 4 ni. Bukan ambil daripada frekuensi. Ambil daripada data dia. 4 dengan 1. Ini 4, nilai maksimum dia 4. Dan nilai minimumnya adalah 1. Okay, jadi julat dia adalah nilai maksimum tolak nilai minimum. Di julatnya adalah RM3. Okey. Nilai maksimumnya adalah RM4. Ini RM4. Nilai minimumnya adalah RM1. Jadi 4 tolak 1 sama dengan 3. Seperti yang cikgu pesan tadi, jangan ambil daripada kekerapan. Jangan ambil 4 ni. Jangan tolak 1 sini. Okey. Kita nak yang ni. Kita nak ambil yang RM1 ni. Baik, seterusnya. Okey, ini contoh yang baru. Ini bentuk taburan yang telah kita cikgu susun. Jadi kalau di sini sebenarnya kita dah nampak apa dia mode, apa dia median. Jadi tapi kita nak buat dalam bentuk jadual, nak bina jadual. Okey, 61 markah ada 1 orang, 65 markah ada 3 orang, 70 markah ada 1 orang, 74 markah ada seorang, 81 markah ada seorang dan 85 markah ada 2 orang. Jadi mod di sini kita tengok yang mana ada kekerapan yang paling tinggi. Yang kekerapan yang ini, bilangan murid ni. Bilangan murid ini adalah kekerapan ataupun frekuensi. Jadi yang paling tingginya adalah frekuensinya adalah 3 orang murid. Jadi nak tengok mod dia adalah yang ni, markah dia. Jadi mod dia adalah 65. Seterusnya, median. Okay, median seperti yang disebutkan tadi, kita mesti susun dalam turutan sama ada menaik ataupun menurun. Bermaksud 61, 65, 65, 65. 65 ini 3 kali. Okey, susunkan ke semuanya. Jadi dia akan jadi macam ni, 61, 65, 65, 65, 70 sekali, 74, 81, 85, 85. Jadi kita akan potong di kiri dan kanan secara seimbang. Satu kiri, satu kanan, satu kiri, satu kanan, satu kiri, satu kanan, satu kiri, satu kanan. Jadi kita dah dapat mediannya adalah 70. Okey, seterusnya kita tengok pada mean. Okey, mean kita kena tambahkan ke semua nombor ini, markah ni. 61 tambah 65 tambah 65 tambah 65 3 kali ya. Kemudian tambah 70 tambah 74 tambah 81 tambah 85 tambah 85. Jadi dia punya frekuensi dia yang di sini adalah 3 4 5 6 7 8 9. Jadi 9. Baik. Jadi kita buat dulu pengiraan dia. Jumlah mean ialah jumlah nilai data dibahagikan dengan kekerapan. Jadi
Tengok 61 tambah 65 tambah 65 tambah 65 tambah 70 dan sampai habis lah. Kita bahagikan dia dengan 9. Okey. Sama dengan 651 bahagi 9. Jadi sama dengan 72.3. 72.3. Ini ialah min 72.3. Baik, seterusnya kita tengok julat. Okey, julat ialah nilai maksimum. Nilai maksimum di sini adalah 85. Okey. Bukan 2 bukan 3, 85. Tolak nilai minimum. Nilai minimumnya adalah 61. Okey. Jadi 85 tolak 61, maka julatnya ialah 24. So kita dapat julatnya adalah 24. Baik, seterusnya kita bagi dalam graf palang, carta palang. Jadi jisim 10 orang murid. Di sini ialah bilangan murid. Jadi bilangan murid ini ialah frekuensi. Dan yang di bawah ini ialah jisim. Bermaksud murid yang beratnya 25 kg ada seorang, 30 kg seorang, 35 kg dua orang, 40 kg 4 orang dan 45 kg 2 orang. Baik, di sini kita dah nampak bahawa modnya adalah di mana kekerapan yang paling tinggi adalah 4 kat sini, murid yang 4 orang murid. Jadi modnya adalah 40 kg. Jangan ambil dari kekerapan tapi ambil daripada jisim tu. Jadi modnya ialah 40 kg. Baik, seterusnya kita nak cari median. Baik, median kita susun 25, 30, 35, 35 ada 2 kali, 40, 40, 40, 40, 45, 45. Kemudian kita cari nilai yang berada di tengah-tengah. Okey. Jadi di sini disusun, telah disusun. Kita potong dia 25, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Buat secara bergilir-gilir. Okey. 4 sebelah kiri, 4 sebelah kanan. Jadi kita dapat 2 yang berada di tengah tapi nombor yang sama. Dalam 40 tambah 40 bagi 2 kita akan dapat 40 balik. Jadi modnya mediannya ialah 40 kg. Okey, seterusnya kita nak cari min. Baik, min pun macam tadi, 25 tambah 30 tambah 35 tambah 35 tambah 40 sebanyak 4 kali ataupun 40 darab 4 tambah 45 darab 2. Okey, kemudian kita kena bahagikan dia dengan kekerapan dia. Kekerapannya ada tercatat di sini 10 orang murid. Jadi kita bahagikan dengan 10. Jadi kita akan dapat 375 bagi 10. Jadi minnya adalah 37.5 kg. Okey, seterusnya kita nak cari julat. Baik, julat tak ada masalah rasanya. Nilai maksimumnya di sini 45. Nilai minimumnya adalah 25. Jadi kita hanya perlu tolak 45 tolak 25 kg. Jadi kita akan dapat julatnya 20 kg. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang lain. Skor kuis matematik. Bilangan murid yang ini adalah frekuensi. Jadi, bilangan murid yang mendapat skor 1 markah ialah 10 orang. Skor 2 markah 6 orang. Skor 3 markah 8 orang. Skor 4 markah 4 orang. Di sini kita dah tahu mod. Apakah mod? Iaitu yang mana yang paling banyak frekuensi dia ataupun kekerapan dia. Yang ini 10. Jadi dia punya modnya adalah skor 1. Satu markah, yang 1 markah itulah skor 1. Itu adalah mod. Kemudian kita teruskan lagi untuk mencari min. Okey, min kita tambahkan ke semuanya 10
tambah 2 darab 6 tambah 3 darab 8 tambah 4 darab 4 bahagikan dengan okey, kita tengok ya, 28. Okey, jumlah semua 28. 10 tambah 6 tambah 8 tambah 4. Okey, jadi kita akan dapat okey, 2/2. Selesaikan, bahagi macam biasa. Tambah ke atas, bagi 28 dan kita akan dapat 2/2. Okey, boleh cuba buat pengiraan menggunakan kertas kosong. Baik, soalan yang sama. Julat. Baik, julat ialah nilai maksimum. Ini nilai maksimum dia, 4. Skor 4 tu nilai maksimum. Dan 1 ni adalah nilai minimum. Jadi julat ialah 4 tolak 1 sama dengan 3. Okey, itu saja pada hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa pada link di description ini ada link soalan. Sila jawab. Klik je, kemudian jawab ya. Itu je saja daripada saya, channel Cikgu Tiup, dan jika anda berpuas hati dengan apa yang telah saya sampaikan pada hari ini, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa juga tekan tombol loceng. Itu adalah tombol notification, yang mana sekiranya saya mengupload video-video yang terbaru, maka anda akan menerima notification daripada YouTube yang akan memaklumkan kepada anda bahawa saya telah pun mengupload ataupun memuat naik video yang terbaru. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, tekan butang loceng, boleh share, like dan juga komen di bawah ini. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Subscribe kan percuma.